Kerajaan jimat hampir 23,000 susulan PMX tolak gaji. Hantar anak ke JKC tapi tak setuju dengan sekolah vernacular, MP PAS dibidas. Berlainan pandangan dalam isu tutup kantin, pemimpin PN dituduh tak sebulu. Hassan saran tapis pemimpin parti sebelum terima masuk PKR. Khairi Jamaluddin dilantik model baju Melayu jenama besar. Fahmi cakna permohonan pemimpin parti baru masuk PKR. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Bersama saya Mirakilah dalam Netstep News edisi petang 14 Mac 2024 bersamaan 3 Ramadan 1445 Hijrah. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe YouTube Netstep TV dan follow Facebook Netstep Malaysia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim enggan menerima gaji selagi ekonomi negara tidak pulih. Seterusnya, kerajaan dapat menjimatkan sebanyak 22,826.65 sen sebulan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Zaliha Mustafa berkata, jumlah itu adalah anggaran penjimatan perbelanjaan kerajaan bagi peruntukan ke atas gaji pokok Perdana Menteri. Datuk Seri Anwar berkata tidak mengambil gaji sejak dilantik ke jawatan itu sejak November 2022 adalah sebahagian daripada langkah penjimatan kerajaan. Perkara itu dinyatakan dalam jawapan bertulis terhadap soalan Ahmad Fadli Syari yang mahu tahu berkaitan jumlah penjimatan kerajaan susulan tindakan itu. Pemotongan gaji Perdana Menteri itu diumumkan dalam sidang media pertamanya setelah dilantik ke jawatan itu pada 24 November 2022. Tindakan itu diambil sebagai langkah pertama bagi menarik keyakinan rakyat terhadap kepimpinannya. Malah menteri-menterinya juga telah memotong 20% gaji masing-masing. Ahli Parlimen Temerloh Salamiah Muhammad Noor mengundang kecaman ramai selepas meluahkan rasa tidak puas hati dengan sekolah Cina anaknya yang menggunakan bahasa Mandarin di sekolah. Beliau mendakwa kurang senang dengan sekolah vernacular seperti SJKC yang mengajar subjek pelajaran dalam bahasa Cina selain mendakwa sekolah itu mempunyai silibus yang berbeza dengan sekolah kebangsaan. Ironinya, apa yang menjadi perdebatan dalam keadaan beliau tidak selesa dengan penggunaan bahasa Mandarin di sekolah vernacular, tetapi beliau sendiri memilih untuk menghantar anaknya ke sekolah itu. Bagaimanapun, Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq tampil menemplak ahli Parlimen PAS itu yang disifatkannya telah memberi tanggapan dahsyat berkenaan sekolah vernacular. Fadlina menegaskan bahawa sekolah jenis kebangsaan Cina mahupun Tamil telah dibenarkan di bawah Akta Pendidikan untuk menggunakan bahasa ibunda mereka dalam usaha memperkukuh bahasa itu dalam kalangan murid. Beliau juga menyifatkan MP Temerloh itu sebagai tidak memahami apakah yang dinamakan dengan sekolah vernacular. Isu operasi kantin sekolah sepanjang bulan Ramadan mendapat reaksi berbeza dalam kalangan pemimpin Perikatan Nasional. Presiden Gerakan Dominic Lau berkata, parti itu tidak berkongsi pendapat yang sama dengan PAS kerana menganggap tindakan tersebut sebagai tidak menghormati bulan Ramadan dan sengaja mencetuskan polemik. Beliau menekankan nilai hormat menghormati kepercayaan dan amalan keagamaan dalam kalangan pelajar perlu diterapkan sejak di bangku sekolah lagi. Seterusnya, beliau berpendapat wajar untuk membenarkan kantin sekolah beroperasi. Sebelum ini, Ketua Dewan Ulama PAS Pusat Ahmad Yahya mendakwa arahan Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq supaya kantin sekolah mesti beroperasi seperti biasa sepanjang bulan Ramadan sebagai keterlaluan. Katanya arahan itu seolah-olah sengaja mencetuskan polemik sedangkan pelajar bukan Islam boleh membawa bekal makanan dan makan di ruangan yang dibenarkan.
Ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Abdul Karim menyarankan mana-mana bekas pemimpin besar parti lain yang mahu menyertai Parti Keadilan Rakyat PKR perlu disemak dan ditapis terlebih dahulu kerana PKR bukan parti tong sampah. Katanya lagi, mereka yang ada rekod jenayah, bankrupt dan rasuah seeloknya tidak diterima dalam PKR. Langkah ini katanya perlu dititikberatkan kerana PKR perlu kekalkan imejnya yang bersih sebagai sebuah parti yang ingin membawa perubahan baik atau reformasi. Pada Rabu, Setiausaha Agong PKR Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menjangkakan lebih ramai bekas pemimpin berstatus profil tinggi daripada Perikatan Nasional akan meninggalkan parti masing-masing dan menyertai PKR dalam masa terdekat. Dakwa Saifuddin, pihaknya ada menerima permohonan daripada pemimpin-pemimpin pembangkang yang mempunyai nama besar dalam arena politik negara dan berminat untuk menyertai PKR. Sebelum itu, bekas Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Parti Bersatu, Dr. Muhammad Faiz Nakman mendedahkan lebih ramai pemimpin dan ahli perintis parti itu di semua peringkat akan menyertai PKR. Melihatkan trend di mana jenama pakaian tradisional melantik pempengaruh tempatan sebagai model demi melariskan jualan koleksi pakaian lebaran masing-masing, jenama El-Rah eksklusif nampakkan berada setapak di hadapan apabila melantik bekas Menteri Belia dan Sukan Negara YB Khairi Jamaluddin sebagai model terbarunya. Menerusi perkongsian video-video pendek kempen raya mereka di media sosial, Khairi dapat dilihat menggayakan beberapa set pakaian baju Melayu dalam beberapa rona termasuklah rona krim, ungu, merah jambu dan biru laut bersama samping bervariasi warna. Menurut pengasas El-Rah eksklusif iaitu El Azman, tindakan berani untuk melantik Khairi itu adalah sebahagian daripada strategi mereka untuk mencipta fenomena baju Melayu jenama berkenaan. Beliau dalam ayat berkias juga menyatakan peluang tersebut telah lama diharapkannya dalam dimaterialisasikan dalam salah satu hantaran video yang menunjukkannya berpelukan mesra dengan Khairi sebelum ahli politik itu beransur pulang. Meninjau ke ruangan komen pula, warganet menyambut baik pelantikan Khairi dan sesetengahnya menyifatkan beliau sebagai seorang insan yang mempunyai pelbagai bakat termasuklah sebagai ahli politik, penyampai audio star, penyampai radio di Hot FM dan kini sebagai model. Ketua Penerangan Parti Keadilan Rakyat PKR Fahmi Fazil memaklumkan bahawa beliau mengambil cakna tentang ada pihak yang memohon untuk menyertai parti tersebut, namun setelah diteliti, permohonan itu terpaksa ditangguhkan terlebih dahulu. Beliau mengulas kenyataan Ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Abdul Karim yang berkata bahawa sesiapa yang memohon menyertai PKR perlu disemak dan ditapis terlebih dahulu kerana PKR bukanlah sebuah parti tong sampah. Kata beliau, sebelum ini mana-mana pihak yang ingin masuk memang terdapat mekanisme-mekanisme tertentu termasuk Majlis Pimpinan Pusat yang boleh dibincangkan. Beliau yang juga turut sarankan Hassan bangkitkan isu tersebut dalam Majlis Pimpinan yang akan datang. Beliau berkata demikian kepada media selepas merasmikan e-farmasi penyelesaian digital Pusat Penjagaan Kesihatan Generasi Baharu oleh Unify Business DTM Digital Academy Universiti Multimedia Cyberjaya pada Khamis. Pada Rabu yang lalu, Setiausaha Agong PKR Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail memberikan gambaran bahawa lebih ramai bekas pemimpin berstatus profil tinggi daripada Perikatan Nasional akan meninggalkan parti masing-masing untuk menyertai PKR. Sekian untuk edisi petang ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstab News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstab Malaysia dan subscribe YouTube Netstab TV. Netstab Malaysia menjangkau informasi, mengorak inspirasi. Saya Amira Akilah, Assalamualaikum dan salam sejahtera.